Golongan belia ni nampak je macam berusaha keras, tapi kami masih lagi memerlukan bantuan sebenarnya. Dan bagi saya RM200 ini dah ditingkatkan daripada yang sebelum ini kan. Alhamdulillah bantuan untuk penganggota awam ni membantu saya sebab kita boleh cut cost. Kita nak beli Tashengo atau Pak Tashengo ke apa ke untuk kita guna pengantar awam ni, kita boleh cut cost dengan adanya bantuan macam ni. Pada saya, dia kalau 30 hari kan, kadang-kadang kita dah everyday menggunakan pengantar awam, besar juga dia punya nilai dia, dan adanya inisiatif macam ni, alhamdulillah lah, berterima kasih sangat-sangat saya rasa. Saya rasa sangat happy kerana banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada golongan-golongan kita as a entrepreneur ataupun usahawan ni di dalam kalangan B40 especially, bukan sekadar B40 saja, tapi kebanyakannya which sebenarnya PMKS kita di negara kita ni terlalu ramai B40 usahawan yang stuck, yang terpaksa gulung tikar dan sebagainya after post pandemic baru-baru ni. So saya rasa sangat rasa wow dan berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana memandang usahawan-usahawan yang baru ni untuk meningkatkan diorang punya reputation, meningkatkan kewangan mereka. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar anda semua? Dan ini adalah naratif khas untuk Belanjawan 2023. Hari ini merupakan hari pertama selepas Belanjawan dibentangkan semalam. Sudah tentu kita mendengar pelbagai pandangan, ada yang mengkritik, ada yang memberi pandangan dari segi pelbagai kepakaran yang perlu kita perhalusi satu persatu kerana Belanjawan yang kita jangkakan mungkin lebih kurang daripada sebelum ini, namun adalah belanjawan terbesar dalam sejarah pernah direkodkan. Kenapa ini berlaku walaupun dalam keadaan hutang melebihi 1 trilion, dan perlu kita perhalusi satu persatu supaya tidak ada pemahaman yang tersangkut di skala-skala tertentu, kerana perlunya pemahaman yang jelas daripada setiap kepakaran yang kita ada, yang kita bawakan kepada anda di studio pada malam ini. Saya tidak mahu mengambil masa yang panjang untuk membuka dan juga mukadimah pada malam ini. Saya terus perkenalkan kerana saya perlu berlaku adil kepada tetamu saya malam ini. Ini saya panggil dalam poligami lah mungkin ya. Ada 4 di sini untuk saya berlaku adil kepada waktu yang kita diberikan ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu saudara Abel Benjamin Lim, Ketua Bahagian Ekonomi dan juga Polisi Awam Bait Al-Amanah. Apa khabar? Khabar baik. Baik, terima kasih kerana bersama saya dalam naratif khas pada malam ini. Bersama saya juga Puan Nurul Sakinah Ngaini, Ahli Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan. Ini pun antara yang paling penting. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah baik. Baik, dan seorang lagi Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, FKP Universiti Malaysia Kelantan dan juga Fellow Pusat Pendidikan Sumber Manusia Kebangsaan NHRC. Apa khabar, Prof? Baik. Terima kasih. Saya suka warna yang ceria ya malam ini. Mungkin ada persetujuan dalam Belanjawan 2023 ini. Dan seorang lagi dalam talian kita bawakan kepada anda jauh daripada Sarawak, Profesor Madya Dr. Ivan Lau, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS ataupun Universiti Malaysia Sarawak. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Baik, kita mempunyai waktu ini untuk kita pergi kepada setiap perkara yang dibincangkan. Kita tidak mampu untuk pergi semua belanjawan kerana ini antara yang kalau kalian juga ada nota-nota yang banyak, saya juga begitu kerana belanjawan ini cukup detail, cukup perinci yang kita perlu lihat satu persatu. Tapi saya nak mula dengan Prof terlebih dahulu. Daripada 5 bintang, berapa Prof nak bagi untuk belanjawan 2023 ni? Okey, terima kasih kepada RTM, Encik Hafiz. Saya nak bagi 5 bintang lah sebab saya punya perjuangan ialah untuk pekerja-pekerja dan golongan B40 lah. Dan nampak kali ini mikro industri diberi perhatian yang khas dan B40 kena bagi, dan M40 satu lagi yang selalu tersangkut dalam B40 M40 lah. Jadi saya rasa satu belanjawan yang baik, cuma sekarang ni pelaksanaan. Itu paling penting. Execution yang paling penting yang saya bincangkan. Puan Nurul, berapa kalau dari sudut pasaran buruh ni? Ada tekaan yang mengena atau bagaimana? Setakat ini yang apa yang kami perhatikan amat memuaskan dan kami ingin memerhatikan apakah ia dapat dilaksanakan dengan baik ataupun tidak. So itu something yang kita nak lihat. Okay. Saudara Abel? 4.2. 4.2. Mohon lagi 0.8 tu ke mana pergi? Memang semua teruja, memang nak tahu. Dan kita rasa satu bajet yang ingin nak tahu amat dinanti-nantikan, tapi ada sesuatu yang kita rasa mungkin perlukan lebih lagi tetapi amat diperlukan. Jadi kita akan tengok macam mana. Baik, Prof Dr. Ivan, bagaimana pandangannya daripada 5 bintang? Saya sengaja membuka soalan untuk kita mendapatkan bayangan ni bagaimana, Prof? Mungkin saya bagi 4
4.5 bintang lah, boleh kurang sikit dari 5. Tapi saya merasakan bahawa dia agak inklusif bajet kali ini dan yang menarik untuk dibincangkan dalam masa yang singkat ini. Baik, saya sengaja untuk memulakan berapa bintang ini untuk kita melihat. Sudah tentulah kalau semua sempurna itu agak mustahil juga. Kalau semua kritik pun satu perkara yang mustahil juga, kerana akan ada pihak yang tidak mendapat sesuatu, ada pihak yang mendapat sesuatu. Itu biasa. Saya nak mulakan dengan Prof terlebih dahulu. Dalam soal sumber manusia ini, banyak peruntukan yang diturunkan, yang diperuntukkan antaranya kepada mereka yang bekerja, cukai dan sebagainya. Mungkin secara awal ini, satu tekaan Prof, adakah sudah mengena atau ada bahagian-bahagian yang pada hemat Prof perlu ditambah baik dan juga ada mungkin pemahaman yang tergantung pemahamannya? Ya. Bagi saya, actually perkara yang dibentangkan ini bukan perkara yang baru. Ini dah lama dah diperjuangkan oleh banyak pihak lah. Dan saya lebih suka nak lihat kepada microindustri. Sebab SME ini adalah meliputi lebih kurang 90% ke atas. Jadi kali ini kita nampak ada, cuma saya nak tengok lagi bagaimanakah B40 ni kan boleh bergerak maju ke M40 dan sebagainya. Dan lepas tu saya nak tengok juga banyak kepada kemahiran yang diperlukan oleh pekerja kita yang SPM levels. Itu saya tentukan sebab kalau tidak kita hanya bincangkan isu begini dan satu lagi saya agak heran juga tentang pekerja asing itulah. Sebab kita sepatutnya dalam perancangan nak kurangkan. Jadi tapi dasar itu sudah ada sebelum ini. Jadi saya nak lihat juga banyak perkara bukan selain gaji saja, saya nak tengok gaji juga gaji yang bukan minimum lagi. Kita kena pergi reformasi gaji lagi. Ini penting. Sebab bukan satu sektor tapi semua sektor kena tengok gaji. Jadi dalam aspek ini saya tengok graduan ini sedang menentulah. Sedang menunggu dan tengok apa yang berlaku, tapi nampaknya ada berita-berita baik tapi tak menyeluruh. Yang sains sosial ini yang banyak saya nampak peratus tinggi dan mereka ni macam tidak diambil lah daripada sains. Jadi bagi saya sistem pendidikan pun kita kena rombak balik. Itu pun saya nak tengok juga daripada tadika sampailah ke universiti. Saya banyak kali mengatakan talent itu bermula di tadika. Streamline itu mula di tadika baru. Jadi saya tengok Kementerian Pendidikan di situ ada kekurangan sikit, kita kena tengok baliklah macam mana nak meningkatkan. Jadi di universiti ni kita tak perlu lagi mengajar insaniah semua. Di universiti kita ajar expertise dan mereka terus digunakan oleh majikan. Prof menyebut soal graduan, soal skillnya dan ini saya nak pergi kepada Puan Nurul sebagai orang yang pakar dalam pasaran buruh. Kita melihat hari ini dalam soal graduan kerja, nak masuk ke third party ini pelbagai cabaran. Katanya skill juga meningkat tapi pasaran kerja yang tak ada mix match dalam pasaran kerja. Mungkin daripada sudut pasaran buruh, realiti yang perlu kita tahu untuk kita samakan dengan belanjawan yang dibentangkan. Okey, pada pandangan saya, sistem pendidikan kita yang ada sekarang adalah supply driven. So maksudnya di sini adalah kita menghasilkan pelbagai dan banyak orang yang mempunyai skill dan juga kemahiran dan pendidikan tinggi. Namun penyediaan daripada segi industri itu sendiri menyediakan pekerjaan adalah kurang. So inilah trend yang kita lihat daripada kajian kami baru-baru ini bersama dengan MPC melihat bahawa supply driven ini menyebabkan produktiviti labor itu rendah dan meningkat tapi perlahan. So di sini kita perlu satu revolusi untuk mengubah supply driven industry, supply driven education ni kepada demand driven education, which is seperti yang ada dalam bajet 2023 di mana TVET ini akan diambil alih oleh syarikat JRC. So di sini adalah satu perubahan yang sangat bagus kerana syarikat yang menentukan program apa yang sesuai untuk mereka berikan kepada pekerja iaitu graduan semua untuk mereka mengambil graduan tersebut kepada pekerjaan mereka. So inilah dikira sebagai demand driven education. So ini juga dah dilaksanakan oleh kebanyakan negara-negara maju. So demand driven ni perlu diperkukuhkan dan dilaksanakan lebih baik agar lebih ramai mereka yang lepasan SPM untuk mendapat kerja, mereka terus kerja dahulu dan di tempat kerja itu mereka mempunyai reskilling dan upskilling sesuai dengan permintaan industri. Upskilling juga ada sebut ataupun disebut secara jelas dalam belanjawan semalam dalam pembentangan pada petang semalam pada 4 petang itu. Untuk saudara Abel sendiri, kalau kita melihat sudah tentu Abel membagi 4.8 daripada 5 bintang. Ada 0.2 yang 0.8 yang kurang di situ. Dalam soal ini ada yang juga mengatakan bahawa belanjawan 2023 yang kali kedua ini sebagai belanjawan 2023 Pro Max katanya sebab dibentangkan kali kedua. Ada banyak persamaan dan juga ada banyak perbezaan. Dalam pandangan Abel sebagai pakar dalam bidang kajian polisi awam dan sebagainya, apa yang kita dapat lihat perbezaan yang banyak, yang beza besar dan juga apa yang sama di sini?
Saya rasa satu perkara yang agak penting yang kita boleh lihat di sini adalah unjuran yang dinyatakan yang diberikan. Beri saya dia kata KDNK adalah pada 4.5%. So jika kita bandingkan dengan data yang diberikan daripada Bank Dunia dan juga daripada Fitch, adalah setakat pada kadar 4%. Jadi kita lihat juga kadar defisit fiskal KDNK yang diunjurkan pada tahun 2023 tahun ini 5% dan juga unjuran yang diberikan 3.2%, dan juga kita lihat daripada setiap tahun unjuran ini semakin berkurang tapi dengan penurunan yang minimum, dan di situ kita juga ingin memahami bagaimana kita ingin untuk mencapai sasaran 3.2, memandangkan walaupun dalam RMK 12 juga menyatakan penurunan sasarannya pada 3.5, tapi kita lihat penurunan yang minimum setiap tahun. Kita pun tengok macam mana untuk mencapai unjuran tersebut. Dan kalau kita lihat dari segi kos sara hidup, sebab kos sara hidup something yang semua merasai dan semua juga menanti-nantikan bila kita tengok sampai hari ini, sebab kita melalui setiap hari, itu yang kita akan dapat merasai itu. Dan salah satu inisiatif, just for a start, inisiatif pendapatan rakyat IPR yang dinyatakan tu, saya rasa ini satu langkah yang bagus. Apa yang lebih baik daripada ini ada secara bulanan yang dia akan diberikan, bukan sekaligus tahun yang akan diberikan. Ini akan menghasilkan dan melebihkan sesuatu yang kita katakan upward social mobility. IPR itu satu terma baru yang diperkenalkan, yang menjadi satu perkara yang perlu kita keluarkan dan juga bincang lebih mendalam dalam soal IPR itu. Saya nak tanya kepada Prof. Dr. Evan, kalau kita lihat ramai yang menjangkakan ataupun mengekspektasikan bahawa belanjawan mungkin kurang daripada sebelum ini, tapi hakikatnya adalah paling besar dalam sejarah, walaupun kita bergelut dengan soal hutang yang melebihi 1 trilion. Dalam soal ini, walaupun belanjawan besar, adakah itu satu keputusan ataupun satu lambangan bahawa kita dapat selesaikan isu sara hidup, keresahan rakyat dan sebagainya, Prof? Alright, terima kasih kerana menjemput saya. Okey, apa yang saya boleh lihat pada pembentangan belanjawan semalam, dan ia merupakan bajet amount ataupun peruntukan terbesar 388 juta berbanding dengan yang sudah dibentangkan pada tahun lepas, ataupun seperti kata saudara tadi Promax dan bagi saya ini perlu untuk jangka masa ini, sebab mungkin walaupun ini adalah perbentangan pertama Malaysia Madani, belanjawan Malaysia Madani, tetapi ini perlu untuk kita anjak kepada satu tahap yang lebih tinggi, progresif, seperti yang diperkatakan oleh Perdana Menteri, dan ia penting dengan adanya program-program ataupun penambahan peruntukan ini. Saya melihatkannya dapat menanjakkan ekonomi, dan bukan saja dari segi itu, tapi dapat juga fokusnya kepada bukan saja B40, tapi juga pada M-nya juga, dan ada juga pada PKS, dan semuanya terangkum sekali. Itu perkara yang penting. Dan satu lagi yang ringkas saya nak katakan bahawa ialah saya amat tertarik dengan satu yang cerita pasal pembentangannya, bercerita tentang fiskal data, Akta ataupun Fiscal Responsible Act yang akan dibuat. Dia sudah pun digubal, tapi dia akan diteruskan di dalam bajet ini, dan ini adalah sangat penting untuk salah satu langkah strategi yang penting dalam menyelesaikan masalah ataupun menurunkan defisit yang diperkatakan oleh saudara Abel tadi. Itu penting, tapi ini perlu untuk satu perancangan yang lebih jitu untuk beberapa tahun akan datang. Bukan saja tahun ini, kita pastinya tidak akan tercapai surplus tahun ini, seperti semua tahu, dan dia akan pergi pada setahun dan setahunnya secara slow but progressive, and this is good. Belanjawan yang progresif itu kata daripada doktor sendiri. Baik, kita akan berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk kita mendalami satu persatu setiap kepakaran daripada tetamu yang kita bawakan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada persatuan-persatuan restoran India Muslim, persatuan restoran India yang mana mereka sambut seruan kerajaan ni supaya untuk membantu golongan B40 ni lah. Kita tahu ramai yang tak mampu untuk masuk restoran untuk makan. Hari ini mereka boleh makan dengan harga RM5 yang dikenalkan oleh kerajaan. Membantulah golongan B40 dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin mencabar ni, semua barang-barang keperluan naik harga sebagainya. Jadi mungkin ini salah satu inisiatif kerajaan lah untuk membantu golongan B40. Dan harapannya menu rahmah ni menyeluruhlah ke seluruh negara. Sumbangan tunai rahmah STR fasa 1 untuk B40. Isu rumah pendapatan kurang RM2,500 layak terima sumbangan sehingga RM2,500 bergantung kepada bilangan anak. Kerajaan juga akan memberi sumbangan tambahan RM600 juta kepada isi rumah penerima STR termiskin mengikut data IKASI. Ini bermakna keluarga dalam kumpulan miskin tegar layak terima sumbangan sehingga maksimum RM3,100. STR akan membantu meringankan beban sara hidup hampir 9 juta penerima dengan peruntukan disediakan hampir 8 bilion ringgit. Kita tawarkan kredit e-tunai belia rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun dengan peruntukan RM400 juta. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas Belanjawan 2023. Persoalan terus saya nak ajukan kepada Prof Bala sendiri. Kalau kita lihat antara tadi sumbangan tunai ramah kita ni dah banyak sangat dah akronim tentang bantuan tunai ini. Antara yang terkini adalah sumbangan tunai rahmah. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat kepada sementara Prof menyebut soal M40 tidak lagi menjadi golongan yang tersakiti kerana ada penurunan cukai sebanyak 2%. 2% itu, Prof, adakah memberi satu impak yang besar? Kalau pada pandangan saya mungkin nampak kecil, tapi mungkin pada pandangan semua manusianya, ekonominya bagaimana, Prof? No, saya tengok antara M40 dengan B40 hampir sama aja. Yeah. Sebab kalau kita lihat di bandar kan, sebab tu kita talk about living wage. Okay. Kita cakap living wage kan, kita belum cakap lagi sebab gaji menentukan segala-galanya. So M40 ini ialah mereka yang berpendidikan kemahiran. Maksudnya mereka keluaran universiti, mereka dapat kemahiran, mereka jurutera dan sebagainya. Tapi tengok lebih kurang mereka gaji lebih kurang sama dengan B40. Jadi apa beza dia? Di sini kita tengok jurang dia antara gaji dengan apa yang mereka M40 dengan B40. Jadi di situ kerajaan kena lihat macam mana menggerakkan mereka ni daripada. Jadi kalau macam M40 duduk KL dengan RM3,000 mereka tak mampu. Saya tengok satu isu yang saya telah bangkitkan, kos sara hidup. Bagi saya gaji berapa peratus naik pun kalau infrastruktur tak diambilkan. Contohnya kan harga kereta. Cuba tengok kereta-kereta buatan Malaysia. Saya ingat dalam bajet ni akan diberitahu kereta buatan akan diberi cukai yang rendah seperti di luar negara. Luar negara ni tak ada cukai. Banyak yang kereta untuk golongan tadi saya tengok itu tak berlaku. Jadi macam mana golongan yang pendapatan rendah boleh memiliki kereta dan juga yang golongan M40. Jadi situ saya nampak macam mana M40 kerja motivasi mereka kalau mereka tak boleh survive. Jadi kalau itu M40, B40 macam mana? Jadi saya tengok keadaan sekarang ni kita mengkategorikan begitu, actually kita kena macam pass the baton lah. Maksudnya M40 ni dia kena pergi ke T20 dan sebagainya. So kita tengok M40 ni gaji berdasarkan kepada productivity. Bukan lagi kita nak bayar satu amount yang bagi saya walaupun start minimum tetapi dia kena bergerak mengikut productivity. The faster they can go up. Yang B40 ini pula dia akan bergerak mengikut sama juga lebih kurang, tapi dia kena juga bergerak mengikut ini. Jadi aliran ekonomi kita ni adalah berdasarkan kepada apa yang macam demand tadi pun saya cakapkan, demand driven lah. Maksudnya apa yang industri nak itu yang kita kena produce. Jadi M40 ni saya rasa mereka di tengah-tengah. Jadi saya nampak NCRP semua di dalam M40 juga kan. Jadi boleh rasa tahu. So saya dah tengok, at least saya dah tengok tol boleh dikurangkan, mungkin sistem perkhidmatan bas M40 dia suka kalau di luar negara mereka naik train aja. Tapi kita nak train pun kita ada rumah ke situ pun kita kena bawa kereta, kena park parking. Jadi banyak isu yang saya rasa
rasa tertekan kepada M40 lah. Saya fikir saya nak tanya juga kepada di ekonomi ini di Sarawak ini, Dr. Ivan. Kalau kita lihat Dr. Ivan, soal pemberian bantuan sumbangan tunai rahmah, bantuan e-wallet 200 itu bersifatnya short term ataupun jangka pendek. Tapi sebelum itu, dalam soal potongan cukai 2% itu sendiri, adakah ia akan memberi satu landslide effect kepada potongan cukai? Sebab kita lihat kerajaan tidak memperkenalkan cukai-cukai lain. Antaranya GST misalnya tidak ada sebut. Tapi bagaimana kerajaan menyeimbangkan pendapatan, sebab ada yang diturunkan dan dinaikkan sikit? Bagaimana penerangannya, Doktor? Terima kasih sekali. So bagi saya, walaupun tiada pengenalan GST yang dinanti-nantikan oleh semua ataupun ramai pihak yang menantikan, ataupun consumption tax, tapi kerajaan semalam mengumumkan atau Perdana Menteri mengumumkan ada cukai luxury goods, cukai mewah. Barang mewah. Itu mungkin bagi saya dia boleh mengimbangi keseimbangan ataupun kekurangan di dalam pendapatan negara daripada 2% yang diberi pelepasan lebihan ataupun tambahan untuk golongan M40. Saya rasa untuk golongan M40 ini sesuatu yang menggembirakan, sebab sebelum ini belanjawan selalunya M40 tidak dapat apa-apa selalunya, ataupun kurang diberi perhatian. Dan kali ini kalau dengan adanya 2%, walaupun 2% itu mungkin perlu kajian yang lebih mendalam, adakah 2% ini akan memberi impak yang besar terhadap pendapatan, dan dia boleh, yang penting apa yang juga dibentangkan oleh Perdana Menteri, bagi saya yang penting adalah 2% ini boleh digunakan untuk menjadikan pendapatan yang boleh guna untuk seseorang, contoh macam saya ataupun saudara-saudari yang berada di studio tu, kecuali Prof Bala lah. Prof Bala bukan dalam M. Bukan golongan maha kaya kan? Miskin juga. So dia punya tahap itu mungkin berbeza. 2% tu kita mungkin ada tambahan pendapatan sekian yang boleh digunakan untuk keperluan harian ataupun untuk membayar apa yang perlu untuk kelangsungan kehidupan. So itu bagi saya yang penting. So ini perlu, dan walaupun subsidi semua ni masih diperlukan, dan seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri sendiri, dan kita semua maklum juga, dia akan progressively reduce, right? Ataupun dikurangkan secara progresif. Kita tak boleh terus buang subsidi ini. Itu akan menyebabkan kejutan terhadap ekonomi itu nanti, dan semua akan terpengaruh secara negatifnya. Baik, saya akan kembali kepada doktor berkenaan dengan pengurangan subsidi yang kita pun tahu. Kita akan kongsikan sampai ini. Saya nak kembali kepada Abel terlebih dulu dalam soal cukai juga, perkara yang sama, impak langsung kepada ekonomi. Prof dah kongsikan juga. Tapi banyak lagi cukai barang mewah, cukai rokok elektronik misalnya. Walaupun dikatakan 50% itu dikembalikan kepada KKM. Apa lagi impak langsung yang kita boleh lihat dengan jelas ni, Abel? Saya rasa ada beberapa perkara penting kita boleh lihat. Saya juga berpihak kepada ahli panel kita pada hari ini yang cakap berkaitan dengan barang mewah kepada yang maha kaya, dan juga kita dapat lihat apa yang saya rasa amat penting, iaitu kaji implementasi cukai keuntungan modal, capital gain tax. Saya itu sangat penting, dan juga yang telah dinyatakan tadi dengan kadar cukai yang lebih kepada T20 dikenakan, dan bila kita kurangkan juga kadar untuk M40. So kalau kita lihat dengan lebih terperinci sikit, kalau kita lihat untuk cukai keuntungan modal di sini, bagus, memang bagus, dan harus diimplementasikan dengan segera di sini supaya kita dapat menjana lebih hasil daripada situ. Dan apa yang penting dan kita harus lihat di sini juga, Malaysia, negara kita sini adalah salah satu daripada beberapa negara yang masih tidak mempunyai cukai ini yang diimplementasikan dalam negara kita. So mungkin ini masa yang agak sesuai untuk kita melihat daripada itu. Tapi kalau kita lihat secara prinsipnya, cukai capital gain tax ni, dia satu cukai yang
menegakkan cukai progresif dan juga kita dapat mengatasi ketidaksamaan seperti contoh penerima kan, sebab penerima keuntungan ni adalah individu atau syarikat yang maha kaya contohnya, so mereka mempunyai modal atau kewangan untuk membeli ataupun memegang set tersebut. So jadi tapi mungkin akan mewujudkan satu kerisauan. Tapi cukai ini tidak akan melambatkan ekonomi negara. Ekonomi negara akan stabil, it's not a problem. Sebab yang ini juga akan membantu kita untuk menjana lebih sumber hasil kepada negara dan juga bila kita lihat bila ekonomi tengah rancak pada sesuatu masa tu kan. Tengah rancak tu maksudnya cukai ini dapat membantu kita untuk menguasai pelaburan spekulatif. Tapi bila kita lihat pada masa ataupun apabila ekonomi mungkin tidak mengembang, tidak begitu baik pada masa itu, ia ini dapat menggalakkan pelabur supaya untuk meninggalkan wang mereka di dalam pasaran modal. So ini dapat untuk menyokong kelestarian untuk ini. Ya, bagi Puan Nurul pula kalau kita lihat Prof juga menyebut soal peluang pekerjaan, golongan maha kaya dan sebagainya. Tapi kita belia, kita tahu belia ni bukan maha kaya, dia masya-Allah tak ada duit dah ketika ini orang cakap kan. Tapi dalam soal ini antara bantuan tunai e-tunai 200 contohnya dan antara peluang pekerjaan, yang mana menjadi peluang ataupun keadaan yang paling mendesak? Sebab kita lihat sekarang kerajaan juga memperkenalkan kerjasama awam swasta, itu satu perkara yang baik. Tapi dalam aspek ini, di mana kedudukan belia? Di mana mereka mahukan untuk belanjawan kali ini sebenarnya? Okey, kalau kita lihat daripada kajian yang kami baru laksanakan sebelum ini, kita dapati yang tiga graduan yang bekerja, seorang akan ada berlaku mismatch. Okay. So ini adalah punca daripada pendidikan yang mereka miliki tapi tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka yang ada sekarang. Okay. So di sini kita perlu melihat bagaimana kita nak mengurangkan mismatch tersebut. So caranya adalah salah satu adalah gaji lah. Okay. Sebabnya daripada kajian kami baru-baru ini juga menunjukkan yang kebanyakan unemployed graduan adalah disebabkan mereka sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka. So pendidikan mereka lah sebanyak ini. Mereka mempunyai tanggungjawab untuk membayar balik pinjaman mereka. So sekiranya pekerjaan yang mereka ingin bekerja itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harus biayai, maka itu perlu satu strategi untuk kita pastikan apa yang mereka miliki pendidikan sesuai dengan pekerjaan mereka dan gaji yang mereka dapat adalah sesuai juga. So adalah satu kita memerlukan satu struktur gaji yang khas untuk jenis pekerjaan, saiz industri dan juga sektor apa yang dapat menyediakan pekerjaan tersebut tu. So struktur gaji ini sangat membantu bagi memastikan tidak ada industri yang memberi gaji lebih rendah daripada pendidikan dan experience yang mereka miliki. Dan juga dapat menjadi satu benchmark lah. So negara maju pun ada satu benchmark. Kalau dia kerja dalam sektor ni, dekat dalam industri dengan saiz company ni, dia akan dibayar berapa. So kita tak ada lagi kat Malaysia. So itu bagi saya something yang boleh kita mendalami lah untuk mewujudkan satu struktur gaji dalam Malaysia. 2 daripada 3 yang padan dengan kerja itu apa? 2 kos yang menjadi padanan yang tepat itu? So berdasarkan pemerhatian kami, kita dah banyak ada cara untuk matchkan pekerjaan dengan pendidikan. Antaranya lah My Future Job dan banyak program career fair dan sebagainya. So itulah satu langkah yang baik dan itulah salah satu punca utama yang mereka mendapatkan pekerjaan. So daripada kajian kami juga yang betul mereka mendapat pekerjaan adalah sebab hasil engagement industri dan juga universiti. So dari situlah mereka dapat tahu industri ini memerlukan graduan ini dengan skill ni, so mereka dapat masuk ke tempat tu. Engagement ataupun jaringan yang kita bicarakan pada hari ini. Baik, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk kita melihat banyak lagi dalam soal kenaikan allowance dan sebagainya dan juga memberi impak kepada belanjawan 2023 dan juga kita sebagai rakyat Malaysia untuk keluar daripada kos sehari hidup ini. Kembali selepas ini. Salah satunya inisiatif Menu Rahmah yang menganjurkan jualan set hidangan pada harga RM5. Alhamdulillah Menu Rahmah ini dijangka akan terus menerima sambutan yang baik. Maka melalui jualan Rahmah menawarkan barangan asas dengan harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran tentunya akan mengawal kos sara hidup. Kerajaan menyediakan RM100 juta untuk menjayakan program jualan Rahmah di setiap kawasan parlimen.
Kerajaan juga akan meningkatkan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit kepada 225 juta ringgit bagi memperluas program pengedaran barangan keperluan asas ke 25 kawasan baru, antaranya di Paluh dan Pasir Sarawak, Pasir Raja Terengganu dan Kuala Krai Kelantan. Maka kerajaan perpaduan dengan tegas akan melaksanakan reformasi institusi dan tata kelola yang baik. Semua agensi kerajaan termasuk LHDN, SPRM, PDRM sedang giat menyiasat salah laku rasuah dan termasuk tanpa kecuali sama ada Pandora Papers atau apa-apa saja. Dan kita tidak harus diugut untuk ditakutkan kononnya kerana membongkar. Datuk Yang Dipertua, belanjawan ini dan kerajaan hari ini mesti berikan satu mesej yang jelas bahawa rasuah dan penyelewengan tidak boleh diteruskan lagi di negara ini. Baik, bertemu kembali 12 inisiatif dan juga tekad yang dimuatkan dalam Belanjawan Madani, Belanjawan 2023 yang dibentangkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya ingin teruskan saja kepada Puan Nurul terlebih dahulu. Kalau kita lihat dalam soal belanjawan ini, ada satu part atau bahagian yang menyebut soal upskilling, reskilling dan sebagainya. Satu peruntukan yang boleh dikatakan agak besar untuk golongan TVET misalnya, belia. Dalam soal ini, walaupun Puan Nurul katakan tadi bahawa berlaku peningkatan mereka yang ada kemahiran, tapi tidak ada peluang pekerjaan di sini. Bila ditambahkan lagi peruntukan untuk melakukan upskilling, apa lagi skill yang diperlukan untuk kita sinkkan dengan peluang pekerjaan yang ada? Okey, yang peruntukan diberi untuk skill kan. So di sini training center ni perlu bekerjasama dengan industri. So contohnya yang disebut dalam bajet 2023 adalah untuk mencontohi PSTC yang mempunyai satu sistem yang bagus di mana mereka amat rapat dengan industri. So industri akan propose kepada mereka jenis kos yang diorang perlukan, jenis training yang diorang perlukan. So PSTC dengan kemudahan yang mereka ada dengan bantuan yang mereka dapati dapat memberi facilitate apa yang diperlukan industri supaya dapat hasilkan pekerja yang sesuai dengan industri. So apa yang diperlukan sekarang adalah kerjasama yang sangat rapatlah antara pusat institusi latihan dengan industri itu tersebut. So itulah di mana dapat mengurangkan mismatch dan juga mereka yang tidak mempunyai pekerjaan selepas mendapat latihan. So kerjasama itu sangat pentinglah. Baik, itu dari sudut upskilling dan sebagainya dan juga graduan yang bekerja. Untuk Prof sendiri, kalau tadi kita melihat kapsul dalam soal memperkasa sektor awam dalam tekad yang kedua, soal allowance dinaikkan misalnya, soal harga getah dinaikkan walaupun kecil nilai 20 sen daripada RM2.50 kepada RM2.70, secara langsungnya adakah amount yang kecil itu akan memberi kesan kepada kos hidup? Sebab kalau kita lihat naiknya gaji, maka harga barang juga akan naik, Prof. Tapi daripada tadi langsung ada baguslah. Baik kan? Sebab itu saya tahniahlah kepada Ahmad Perdana Menteri. Kenaikan allowance tu akan bagi impak dalam masa singkat. Di mana kos raya ini bukan satu perkara yang kecil. Dia melibatkan satu struktur reform the whole the whole sector, whole agency terlibat dalam ni. Jadi berdasarkan kepada allowance naik itu, mungkin kita juga ditambahkan dengan kenaikan pangkat. Maksudnya allowance tu boleh naik, tapi allowance tu allowance, dia tidak ada career development. Jadi setiap sektor ni saya tengok kenapa kita stuck dalam progressive salary ni, tidak ada kenaikan berdasarkan kepada kenaikan pangkat. Jadi mereka akan stuck situ. Jadi kita tak boleh begitu. Dalam keadaan sekarang ni, dan bukan saja kepada sektor yang tadi cakap tadi kan, kapal, tapi juga di lain lah. Sebab saya tengok dalam sektor awam ni, kalau kita tengok sektor awam ni, dia macam gaji tu naik macam everybody get gaji kenaikan. You kerja tak kerja semua dapat. Jadi yang pekerja ni mereka tak akan dapat kenaikan. Jadi saya tengok itu pun kena buat satu perubahan lah. Seperti sektor swasta, saya nampak mereka, kita ada majlis penunjang gaji negara. Kita ada very systematic cara kita menentukan gaji. Kita ada kajian-kajian mendalam dibuat sebelum tentukan gaji. Jadi kita kena tengok dalam sektor awam begitu. Jadi macam tadi Encik Afiq cakap, getah tu okey, saya rasa masalah itu bagus untuk pekebun kecil kan, mereka pun menunggu sebab getah still very important, terutama sekali Sabah Sarawak. Banyak yang ini kan. Jadi tetapi jangka pendek aja. Saya nak tengok satu perancangan jangka panjang. Apakah talent management, apakah sumber manusia polisi yang meliputi semua sektor. Jadi kita tengok negara-negara lain kan,
kan negara-negara even jiran kita pun ke arah itu. Indonesia telah merancangkan pelancangan untuk mereka. Jadi ekonomi kita ni bukan ekonomi yang satu sektor, holistic approach. So bajet yang buat ni ialah bajet mesti langkah panjang. Dan saya rasa selepas tahun ini kena rembuat baliklah. Jangan kita buat bajet yang sama lagi. Tengok mana ada kelemahan, kita baiki balik. Jangan tambah lagi yang ada. Jadi kita tengok macam katakan dalam masa 3 bulan ni ada satu jawatan kuasa yang dipengurusi oleh Yang Amat Perdana Menteri. Setiap agensi kena rombak balik. Tengok ada tak pelaksanaan bajet begitu sampai. So bagi saya allowance itu penting. Tetapi allowance itu diikuti dengan kenaikan pangkat, barulah seorang pekerja rasa bermotivasi. Oh, saya boleh pergi ke tahap-tahap yang beza kan. Kalau tidak mereka stuck situ. Jadi kita tak nak Malaysia. It's one of the best country. Yang saya nampak dasar yang ada sekarang ni baik, tapi ditambah baik dengan yang lebih baik daripada itulah. Baik, ini yang progresif kita masukkan. Sementara tadi kita menyebut soal bila berlaku kenaikan gaji, kenaikan allowance sebagainya akan melibatkan isu kepada kos sara hidup. Dan bercakap tentang kos sara hidup, saya nak pergi kepada Dr. Evan terlebih dahulu. Dalam soal kita cakap dalam subsidi, kita melihat subsidi tahun lalu 70 bilion, kali ini 64 bilion disebut dalam belanjawan kali ini. Kita melihat ada kekurangan dalam belanjawan untuk subsidi. Bahagian mana yang kita berjangkakan akan berlaku pengurangan bilion yang dikurangkan itu, Doktor? Okey, terima kasih untuk ini. Pengurangan subsidi ini sudah bagi saya ini sudah dijangka kerana apa yang diperkatakan oleh kerajaan perpaduan ini ataupun Perdana Menteri cara sering menyebut tentang bagaimana kita harus pergi lebih jauh daripada apa yang kita ada sekarang. So subsidi itu mungkin sesuatu yang kita tidak terlalu bergantung kepada subsidi, tetapi yang masih diperlukan seperti yang disebutkan dalam belanjawan dan melalui IKEA dan 64 bilion ini masih merupakan nilai ataupun peruntukan yang besar, di mana salah satu yang menarik dalam inisiatif ataupun IKEA nombor 10 ni adalah melalui kawalan harga barangan. Itu bagi saya itu penting sebab itu berkait rapat dengan kos. So seperti yang sudah dibincangkan oleh semua, kos itu gaji naik, selalunya mungkin harga barang akan naik juga secara sendirinya. So pengawalan harga barangan itu penting. Contohnya makanan, food ataupun input itu penting. So bagi saya pengawalan harga input itu yang penting sebelum dia menjadi final product, sebelum menjadi produk akhirnya. Contoh makanan ataupun minyak ataupun apa-apa yang sebagai input untuk barang keperluan kita, keperluan asas makanan tu. So itu kawalan harga itu kena ada tepat pada masanya dan dasarnya kena jelas supaya dia boleh diimplementasi dan boleh dimonitor ataupun kalau ada perlu intervention daripada kerajaan, itu perlu dilakukan secara lebih telus, lebih dan perlu ini perlu supaya apa yang dirancangkan itu boleh terjadi dan ia memerlukan bukan saja kerajaan, sokongan daripada kerajaan, dia memerlukan juga pihak industri, kita sendiri sebagai rakyat dan semua untuk bersatu dan untuk menjunjung apa yang sudah diperkatakan di dalam belanjawan 2023 ini. So kawalan harga itu penting. Saya mengharapkan bahawa ini akan terjadi dan kita tidak nampak lagi. Contohnya kalau kita bandingkan harga makanan, kalau di Sarawak ni harga mi kolok ataupun laksa Sarawak ni kebelakangan beberapa tahun ini sudah meningkat. Bagi saya meningkat. Saya pun merasakan harga dia sudah agak tinggi berbanding dengan beberapa tahun sebelum pandemik. So ini sesuatu yang penting, yang perlu dilakukan dan semua pihak berkait rapat, maksudnya semua everyone have the role to play dalam kes ini. Baik, Doktor, dalam elemen kita bercakap soal subsidi dan sebagainya, dia akan terkait dalam soal kemiskinan juga dan sebagainya. Kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri, beliau bertekad, ini satu tekad yang kuat untuk menoktahkan ataupun mengkhatimahkanlah, mengakhirkan kemiskinan tegar ini. Ini satu polisi ataupun operasional kerajaan yang sangat
penting untuk menghapuskan miskin tegar ini dalam sudut polisi awam dan sebagainya? Adakah ini satu perkara yang boleh dilakukan dalam tempoh 1 tahun ini? Sebelum tu, saya rasa kita lihat kepada perbincangan sebentar tadi, kerajaan harus beralih kepada inisiatif bantuan pendapatan asas, which is assistive basic income. So kita kena ada satu graduation scheme. So yang jelas, so bukannya bantuan tunai tahunan sekali sahaja yang diberikan, sebab yang ni is like a stopgap measure, seperti yang dikatakan oleh Prof Bala, is just short term, but what about long term? So bila kita lihat balik kepada kita nak menoktahkan kemiskinan tegar. We did this year dalam tahun ini. Saya rasa satu dewan tepuk tangan. Saya duduk dengan rakan sekalian saya tepuk tangan. Tapi the next question come is bagaimana? How is it we want to do it? Implementasi seperti yang dikatakan oleh Prof Bala juga. So persoalannya di sini, apakah strategi lain yang lebih kukuh, yang mungkin akan lebih yang kita nak lihat daripada situ. Salah satu yang mungkin tadi kita lihat is dari segi inisiatif pendapatan rakyat. Dan satu lagi, kalau kita nak bandingkan juga dengan satu lagi istilah is STR, sumbangan tunai rahmah. So di sini kita mahu melihat what is the transparency? Sama ada akan berlaku pertindihan? Will people get double overlapping? Adakah akan berlaku benda sebegitu? Dan juga perbualan kita sebentar tadi, daripada tadi sampai sekarang, kalau kita lihat balik, how is it that we boleh dapatkan ni straight kepada penerima daripada itu. So mungkin apa yang kita boleh lihat ataupun introduce di sini lebih kepada satu kredit secara automatik. So which will go into them daripada kita nak menunggu, nak tunggu ada punya proses untuk pengedarannya sampai so ini dapat mengelakkan ketirisan ataupun kebocoran yang kita dapat lihat daripada situlah. Sistem pun sudah pun tersedia dalam soal itu. Baik, dalam perkara ini juga banyak wow factor yang kita boleh katakan, ada juga yang mungkin kita tak nampak wow factornya bagaimana. Sementara Abel menyebut soal implementasi ini ataupun kaedah penyampaian. Kita lihat contoh, saya melihat kekayaan Pernas misalnya 30% disumbangkan kepada golongan miskin, bantuan terus kepada rakyat miskin di Kelantan dan juga Terengganu. Soalnya Prof, soal execution, pelaksanaan itu kadang-kadang ada ganggunya ke sana ke sini menyebabkan tak sampai kepada pihak yang sepatutnya. Isunya bagaimana perlu diselesaikan atau kita nak menoktahkan perkara ini juga? Saya rasa tahniahlah kepada Yang Amat Perdana Menteri, Kelantan Terengganu tak ditinggalkan. Itu suatu berita baiklah. Saya tengok di mana dia seorang Perdana Menteri untuk Malaysia lah. Tak ada lagi. Itu satu baik. Cuma yang saya di sini tekankan kepada governance tu. Structure must very clear. Tata kelola. Yes. And PM kena jadi pengerusi. Contoh kan, bajet yang telah dibuat tu jangan biarkan begitu. Setiap agensi tu kena laporkan balik. Buat satu KPI, scoreboard macam tu, apa yang tercapai. Jadi dia kena akar umbi. Siapa yang terima tu. Jadi laporan tentang daripada dasar tu yang terima. Tadi Encik Abi pun cakap kan, dia kena orang yang penerima. Jadi governance very important. Second, integrity sangat penting. So corporate governance semua very clear. Tabir turus kena clear. Jadi saya rasa kali ini saya rasa PM sendiri kena melihat, bukan dia nak tengok semua. Sebab dia lantik semua menteri-menteri ini ialah untuk bertanggungjawab kepada belanjawan yang telah diluluskan. Jadi kalau setiap minister tu, kementerian tu telah membuat perancangan, dia kena bergerak cepat. Tak ada masa lagi dah. Sekarang dah bulan 2 dah. So, kita ada lagi 10 bulan lagi, kita ada bajet semula lagi kan. Jadi bajet akan datang tu laporan yang ada sekarang ni. Jangan bentang benda yang sama. Patutnya kita bergerak ke hal lain lagi. Jadi kalau kita ada kelemahan, kita setelkan immediately. Saya suka dengan Perdana Menteri yang banyak perkara dia campur tangan. Intervention dia ialah dia nak selesaikan on the spot. Jadi kalau kita lihat tadi kemiskinan tu, nak hapuskan nokta tu memang boleh, tapi banyak agensi kena terlibat. Bukan satu agensi. Jangan kita letak satu agensi buat tidak. Jadi dia kena tengok keseluruhan holistik. Jadi apa yang kita lihat sekarang ialah kita pergi solution based. Saya tengok ada isu, ada masalah kan, kita kena selesai. Macam contohlah kan, pekerja asing. Saya dah satu idea baru dah. Saya kenalkan semalam, saya dah macam pening kepala, macam mana selesaikan ni? I come out new idea.
kita boleh bawa pekerja-pekerja ini kan, kita di Sabah Sarawak kita ada ladang-ladang besar kan, ada tanah semua tu. Saya nak sertakan keusahawanan. Belia-belia kita ni yang sekarang kata TWEC tu, bagi peruntukan kita buat keusahawanan. Biar mereka pergi situ bekerja, selepas 5 tahun mereka pergi pergi ke tanah mereka kan, di Sabah-Sabah punya tanah kan. Jadi mereka belajar keusahawanan. Jadi macam Sain Debbie semua tu boleh start dulu. Jadi di situ sampai dia bukan pekerja. Dia usahawan, dia belajar dengan kawan-kawan dia cara menguruskan kelapa sawit tu, dia buka sendiri. Itu satu penyelesaian. Bila Prof sebut belia tu yang kita akan tanya Puan Nurul, sebab Puan Nurul tu bila sebut belia je ada jawapannya. Ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk kita membawa kepada rumusan bagaimana Belanjawan 2023 ini untuk kita fahami secara menyeluruh. Kembali selepas ini. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Kerajaan tahun ini menyediakan sehingga 64 bilion ringgit dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif. Sejumlah besar dana ini adalah untuk meminimumkan kos sara hidup melalui kawalan harga barang, bantuan keuangan dan memberi perkhidmatan kepada rakyat terbanyak. Baik, bertemu kembali dalam khas Belanjawan 2023, Belanjawan Madani, Malaysia Madani. Saya nak terus saja kepada Puan Nurul. Sementara Prof, dia menyebut belia ni, kita kena sentuh sikitlah bab belia ni bila soal agropreneur. Kita tahu ada kerjasama sektor awam swasta, Sain Debbie, Petronas, Khazanah dan sebagainya. Bila Prof menyebut soal pertanian misalnya, dalam kajian pasaran buruh sendiri untuk pertanian misalnya, bagaimana demand ataupun permintaan belia terhadap sektor itu? Okey, seperti yang kita lihat kebanyakan memang tak ramailah pekerjaan belia yang berada di dalam sektor pertanian terutamanya. Kerana kalau kita lihat pun trend memang ramai yang berhijrah daripada luar bandar ke bandar untuk dapatkan pekerjaan yang lebih bergaji tinggi, dan pertanian ni tidak tak provide gaji yang tinggi kan bagi graduan yang berhijrah tersebut. So di sini seperti yang Prof cakap tadi pasal apprenticeship, maybe that is the way that we can increase how generation sekarang untuk mempunyai pengalaman bekerja dan dilatih untuk menjadi usahawan di luar. So itu something yang benefit lah, dan juga itu pun berada dalam bajet di mana PKS dibantu, diberi pelbagai bantuan. So sekiranya mereka mempunyai kemahiran dan pengalaman yang daripada industri yang maju ni, maka mereka dapat menggunakan allowance yang diberikan kerajaan tersebut untuk membangunkan sendiri usahawan mereka di luar. So itulah something yang sangat bagus, satu sistem yang nak dikatakanlah demand driven, bukanlah hanya kita menyediakan tanpa mempunyai hubung kait dengan industri yang memerlukan mereka bekerja, dan salah satu caralah usahawan itu jugalah. So itu something yang baguslah untuk dikembangkan. Saya melihat Abel banyak mengangguk ni, banyak perkara yang mungkin setuju dalam soal ini. Mungkin ada poin tambahan untuk soal satu pasaran buruh, soal penglibatan belia secara khususnya bagaimana? Saya cuba imbas kembali bila perjalanan we take realize situation dalam Grab. Kadang kita sembang dengan Grab driver. So kita tanya sebenarnya kan, sebab kita tahu peruntukan kali ini untuk membantu pekerja gig dari segi keupayaan, dari segi kemahiran. So kita pun sembang tanya, sebenarnya apa yang diperlukan, apa latihan ni diperlukan? Kalau dari segi teknologi, dia kata main tekan-tekan cukup dah. So
we won't be giving them training dari segi situ. Kalau dari segi training, so training apa yang diperlukan. So kenapa kita balik kepada basic dia kenapa kita ataupun driver e-hailing sama ada Grab driver atau food, why kenapa kita nak drive? Sebab dia nak menanggung kos sara hidup setiap hari bagaimana dia nak hidup, mencari rezeki. So daripada situ kita lihat kalau kita dapat duit setiap bulan, what is next? Yang seterusnya, apa yang saya dapat daripada conversation tersebut is, perbualan tu, bagaimana kita nak menguruskan perbelanjaan kita nanti. Adakah kita ada satu bajet untuk melihat perbelanjaan kita, income kita, what is the in and what is the out. So mungkin dari situ, dari segi upskilling boleh lihat ke arah tu juga. I mean, to touch on one small little point that. Baik, Dr. Evan, soal gig ekonomi, dalam pembentangan semalam juga ada pengubalan untuk pekerja gig ini. Dalam sudut lensa ekonomi sendiri, kalau ramai, bila soal gig ini diberi perhatian, makin ramailah belia khususnya ataupun tak kira belia akan bergerak kepada pekerjaan gig. Tapi dalam sudut ekonomi untuk long term atau jangka masa panjang, bagaimana keadaan ekonomi kalau semuanya, hampir majoriti berada dalam sektor gig ini? Ya, untuk bicara sektor gig seperti yang sudah diperkatakan oleh saudara Abel tadi, ini suatu yang sangat menarik juga, yang tapi ini merupakan satu ekonomi trend baru bagi saya, something new yang termasuk di dalam sektor ekonomi sekarang. So dia bukan, bagi saya sektor gig, gig ekonomi ini bukan sesuatu yang dikira sebagai jangka pendek sudah. Dia boleh, dia merupakan akan membawa impak positif kepada ekonomi, pertumbuhan ekonomi secara long term juga, secara jangka masa panjang juga. Dan dia boleh dianggap bukan sebagai pekerja sambilan untuk buat ini. Sebab ramai juga kalau contohnya Grab ataupun berkaitan, ramai juga yang buat itu secara sepenuh masa, bukan not as a part time job. So itu adalah perkara yang menarik, contoh dalam kes ini. Dan ia juga seperti kata Abel tadi, kita perlu ada satu, ataupun kerajaan boleh buat daripada dasarnya satu yang lebih inklusif kepada semua, bukan saja dalam sektor gig ini, supaya sesuatu yang lebih jelas, dasar yang lebih jelas apa yang boleh dilakukan, bagaimana dia dapatkan pendapatannya dan perbelanjaannya, dan bagaimana bantuan, apa jenis skill yang diperlukan, skill yang tidak diperlukan, dan bagaimana industri boleh bermain peranan yang penting, dan bagaimana universiti boleh juga memberi latihan yang secukupnya, dan semua itu perlu ada untuk kita synergize ataupun supaya dia bergerak dengan lebih betul ataupun di landasan yang betul untuk gig ekonomi ini. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih Dr. Evan. Kalau Prof pula, kita melihat kalau dalam, bila Dr. Evan menyebut dalam ekonomi trend baru ini, pekerjaan gig dan sebagainya, sudah tentu menjadi satu hambatan baru kepada dalam soal sumber manusia. Adakah perlu lagi suntikan yang lebih banyak untuk sektor sumber manusia ini? Okey, yang ini kan, gig ekonomi inilah ekonomi trend baru. Dia tak boleh kita ketepikan sebab dia ada macam ekonomi tradisi, pekerjaan tradisi, di mana seorang pekerja pergi ke tempat bekerja 8 hingga 5. Itu tradisi. Yang ini fleksibel. Okey, saya nak cakap pasal gig ekonomi ini tengah di bawah Pusat Kebangsaan Sumber Manusia ini, HRC ini, kami tengah initiate, kena tengok protection pula. Saya tengok dari segi undang-undang, Employment Act, ataupun dengan mereka ni tak ada protection langsung. So mereka ni bukan juga pekerja. Mereka juga bukan juga majikan. Mereka ini, tapi intervention dari apa yang Amat Bodan Perdana Menteri nak lihat mereka ini ialah mereka ini kena diprotect by employment. Ada usaha-usaha dijalankan oleh luar negara. Saya dapati masih lagi belum berjaya, tapi mungkin Malaysia boleh jadi champion dalam hal ini. Jadi sekarang ni kami nak tengah buat kajian, apakah protection ada tidak dari segi safety net. Mereka ni kalau aksiden, apa berlaku? Siapa yang bertanggungjawab? Dan saya rasa, saya setuju dengan Cik Abel, mereka ni syarat kos sara hidup. Bukannya belia. Even kumpulan M40 pun dah masuk. Even saya pernah nampak seorang doktor driving, like a Grab, I think why?
not enough. And then also, jadi saya nampak trend ni satu lagi ialah beliau nak jadi relax. Mereka nak flexibility, mereka nak jadi kawan-kawan. Jadi saya kata, bila Grab driver ni, mereka dia own car. Jadi mereka ni drive, dia pergi Starbucks, jom kita buka 5 petang, kita sembang-sembang. Sambung lagi balik. So itu lagi trend. Jadi intervention kerajaan sangat penting sekarang ni. Sebab trend ni akan berpanjangan. Dia tak boleh dikontrol. Tapi bagi saya, apa jadi dengan bidang lain? Sains, teknologi, medical, dan kita perlukan dari agriculture. Kalau semua masuk Grab, dan itu trend. Jadi kawalan kena ada intervention yang serius lah. Jadi saya tengok Grab ni tak boleh kita kontrol. Tapi sama juga apa latihan kita perlu. Takkan mereka tekan-tekan saja. Jadi kita tengok, saya tengok dari segi protection mereka. Sebab ini rakyat Malaysia. Jadi kalau kita tak diambil berat, ramai tak nak masuk universiti juga. Dia kata masuk universiti, saya keluar, gaji saya 2,000 je. Bayar aku buat Grab. Tapi jangan jadikan ini kerja utama. Jadi di sini saya nampak TVET Education yang buat ni kena juga melihat hal ini. Suatu fakta-fakta yang baru dikenalkan, yang baru kita nampak perubahan berlaku kan, iaitu flexibility working hours. Everybody happy. I tengok beliau semua happy. Kerja 5 hari, 2 hari dekat stay home. Artinya happy kan? Dulu kita kerja sampai 7 hari, penat kan? Sekarang jadi Grab ini adalah bagi flexibility, extra income. So tak boleh kita lihat ini, dan ini akan jadi trend yang agak drastik. 4.0 IR. Jadi kita nampak ini berlaku selepas post-COVID. Ini semua pasal post-COVID yang trend pekerjaan baru. Dan untuk Hafiz, banyak pekerjaan sekarang akan hilang. Kita akan keluar macam pekerja-pekerja yang ICT yang baru akan keluar. Dan sangat menakutkan ialah mungkin pekerja di bank mungkin tidak ada lagi. Semua saya dah cakap hari itu dengan pekerja bank, dia pun kata ini officer ni. Yes ke bro? Yes. Satu hari nanti tidak ada bank akan wujud. Semuanya kita boleh online. Ini sangat menakutkan. Jadi perancangan sekarang ialah bukan 1 tahun kita nak buat bajet ini, tengok balik isu-isu ni. Jadi saya rasa dari segi sumber manusia, pekerjaan baru akan wujud tak lama lagi. Yang sangat-sangat diberi perhatian sekarang. Bukan lagi tunggu 5 tahun kita bincang. Baik bincang sekarang. Ya. Begitu semangat sekali. Baik, kita sudah perlu menoktahkan perbincangan kerana perbincangan cukup panjang untuk kita fahamkan, kerana kita akan terus bawakan kepada anda dalam soal belanjawan ini, kerana kita akan bawa banyak perbincangan ini, dan sudah tentu setiap apa yang dibincangkan ini dapat dirumuskan bahawa sudah tentu akan ada pihak yang mungkin akan terjongkit sedikit, tidak setuju, ada mungkin yang rasa lega, atau mungkin ada pihak yang tidak terasa apa-apa pun dalam soal belanjawan ini. Ini yang kita akan bawakan dari semasa ke semasa di Berita RTM khususnya untuk kita bawakan perbincangan. Sekali lagi, terima kasih kepada saudara Abel Benjamin, Puan Nurul, Prof. Dr. Bala Krishnan dan juga Dr. Evan dalam talian kerana sudi bersama kami. Alhamdulillah, talian yang cukup baik. Teknologi dan juga digitalisasi juga satu perkara penting untuk kita bawakan nanti. Terima kasih kalian berempat atas perkongsian ini, dan juga kepakaran inilah juga yang kita bawakan untuk anda untuk kita memahami lebih dalam sepanjang perbahasan belanjawan 2023 ini. Kepada anda, terima kasih kerana menonton. Teruskan bersama dengan Berita RTM untuk liputan yang luas terhadap belanjawan 2023 Belanjawan Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.